Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayuh, like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kerlipan mata. Wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk. Adadama wasi'ahu ilmullah, berbilang-bilang meluasi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata allimni, wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Waalaikumsalam Nur Hashimah. Jadi pertamanya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpahan karunia dan kehendak kita masih lagi berada dalam pagi-paginya Ramadan. Ayuh, saya nak mengajak tuan-tuan pada pagi ini bersama-sama kita mulakan dengan doa. Seperti mana bermula daripada Rejab kita berdoa, sampai kepada Syaban terus-menerus kita berdoa, sehingga Ramadan tuan-tuan, terus-menerus jangan tinggalkan doa. Yang mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan demi kekuatan untuk kita meneruskan akan Ramadan. Ayo baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma, wahai Tuhan kami, baca, sejahterakan kepada kami akan Ramadan pada kali ini, dan mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami kekuatan sehingga penghujungnya Ramadan, dan Kau sejahterakan Ramadan kami
Ya, mudah-mudahan setiap amalan yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, diterima semuanya daripada kami. Amin, Allahumma amin. Yang keduanya, alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia juga daripada Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada pada penggal yang kedua, ataupun kita dah masuk kepada 2/3 daripada Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awal-awal Ramadan, yakni 1 sehingga 10 Ramadan, merupakan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya, yakni 11 sehingga 20, merupakan pengampunan, penerimaan, taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu inilah tuan-tuan Allah Taala nak menerima taubat kita. Dah? Adakah waktu lain Tuhan tak terima? Tidak. Cuma nak bagi faham, pada waktu ini Allah Ta'ala menerima lebih banyak. Lebih banyak. Dan berapa lebih itu? Wallahu a'lam. Sebagai contoh, nak ceritakan kelebihan amalan. Nabi bersabda, selain daripada Ramadan, aku boleh garanti, setiap satu ketaatan, paling minimum Allah Ta'ala bayar 10 ganjaran, paling maksimum Allah Ta'ala boleh bayar sehingga 70. Fi ba'di riwayatin sehingga 700. Dah, satu amalan je angkat sampah, tegur orang. Dah, satu amalan je, kecil je amalan, minimum 10, maksimum boleh sampai 70. Illa Ramadan, malaikat Ramadan. Kata Nabi sendiri, aku sendiri tak tahu berapakah ganjaran, apatah lagi penerimaan taubat yang kita lafazkan, yang kita harapkan pada pertengahannya Ramadan. Jadi bila mana sebut wa awsatuhu maghfirah, period yang kedua ni tuan-tuan merupakan pengampunan Allah Ta'ala yang begitu banyak. Terima kasih Dinda Sifa, amin ya rabbal alamin. Maka ayuh, pada hari ini kita mendengar satu nasihat daripada para ulama berkenaan apakah tanda-tanda ibadat ataupun taubat kita itu, ataupun kita nak minta ampun tu Allah Ta'ala terima. Siapa rasa tajuk pada pagi ni agak best? Kalau best, tolong tulis best di ruangan komen. Dan jangan lupa share, tag nama orang yang anda sayang, kerana saya yakin tuan-tuan terlebih ramai yang nak tahu berkenaan tajuk ini. Kan? Bila mana kita masuk pada bulan Ramadan, macam mana kita nak rasa ibadat kita, taubat kita, kita minta ampun, Allah Ta'ala kabul, Allah Ta'ala terima. Terima kasih Rafia Rusdi. Itu yang paling penting. Apa tanda-tandanya? Supaya bila kita dapat merasai tanda-tanda, kita makin bersungguh. Barulah kita tak down. Ya Allah, aku dah minta ampun berapa kali, 40 hari dah ni masalan. Dah? Dari dulu lagi aku minta ampun, Ya Allah. Tapi aku tak tahu adakah taubat aku ni diterima. Sedangkan hari ini aku telah berada pada pertengahannya Ramadan. Yang kata Nabi, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya merupakan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Jadi macam mana aku nak rasa benda ni? Bila mana ada tanda, kita semakin seronok. Sebagai contoh lah bagi tuan-tuan yang bekerja. Tiba-tiba, cuti raya ni berapa hari? Contoh. Tiba-tiba dengar kata ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda kata cuti 5 hari, cuti seminggu. Contoh. Bila kita dengar tanda-tanda tu, walaupun tak yakin lagi, kita seronok tak? Seronok. Bekerja makin bersungguh. Kan? Kita buat kerja makin ikhlas. Sebab apa tuan-tuan? Inilah. Bila kita buat baik, orang akan dibalas dengan baik. Apatah lagi dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi pada pagi ini kita akan mendengar satu nasihat daripada hukama. Tulis di ruangan komen. 6 tanda bagi diterimanya taubat. Berapa tanda? Ada 6 tanda. Dah? 6 tanda-tanda bila mana berlakunya benda ni tuan-tuan, taubat kita diterima. InsyaAllah kabul. Baik sangka kepada Allah. Jangan ada syak wasangka walaupun sedikit.
Sebab kita sedang bermuamalah dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Tanda-tanda ni perkara yang dikhabarkan oleh hukama. Orang-orang yang mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan kena faham beza hikmah dengan wahyu. Wahyu hanya diturunkan khusus kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Selain daripada Nabi, selain daripada Rasul, mereka tak dapat wahyu. Tetapi mereka mendapat apa? Setengah ulama' mentafsirkan dengan irhash. Hikmah. Jelas ke jelas ni? Sebagai contoh, kata Syekh Abi Madian lah, kita hikam Abi Madian, Al-Quranu nuzulun wa tanazzul. Quran ni dua. Ni ilmu pelik-pelik ni tuan-tuan. Kalau tak dengar sampai habis, sat lagi mulalah. Baru dengar sekerat, Quran ni ada dua. Tak betul dah. Mengajilah, mengaji sampai habis. Sampai khatam insya-Allah. Banyak ilmu yang Allah Ta'ala akan berikan. Kata Abi Madian, Al-Quranu nuzulun wa tanazzul. Quran ni dua. Pertama, an-nuzulun, yang telah turun ke atas diri Nabi SAW. Kalamnya, maknanya, rahasianya telah turun ke atas diri Nabi. Wa tanazzul, dan ada Quran yang lagi akan turun. Ting, kan pelik tu. Ustaz, bukankah Quran dah habis? Tak ada dah. Ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat terakhir kan? Mana ada Quran lagi? Ada ulama syarah begini. Makna wa tanazul iaitu kefahaman Al-Quran yang diturunkan kepada hati para ulama, hati para ahli hikmah dalam nak menghuraikan Quran. Sebab itulah setiap tahun tuan-tuan melalui Ramadan, bila dengar tazkirah, ada yang kadang-kadang berulang, ada yang macam tak pernah dengar, makin lama makin seronok. Kan ilmu tu. Padahal tiap tahun dengan ayat yang sama. Ada syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Setiap tahun dengar ayat tu bila ustaz bagi ceramah. Tapi huraiannya sentiasa berbeza. Kena pula dengan situasi. Betul ke betul? Kena pula dengan keadaan. Macam mana dihuraikan Al-Quran tu pula nak disabitkan dengan COVID. Dengan suasana kita pada hari ni. Tuan-tuan, itu dipanggil watanazul. Jelas. Baik. Jadi 6 tanda bagi diterimanya taubat. Ada berapa tanda? Ada 6, tulis di ruangan komen. Su'ila ba'dul hukama hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu qubilat lam ruddat. Qala la ahkumu fi dhalika alamatun. Al-awwalu ay yara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyati wa yara fi qalbihi al-farhu ghaiban wal hazanu syahidan. 2. Wa yuqarriba ahlal khairi wa yuba'ida ahlal syarri. 3. Wa yaral qalila minad dunya kathiran wa yaral kathira minal amalil akhirati qalilan. Ada tanda-tanda dia. Wa yara qalbahu mushtaghilan bima dhamina minallahi ta'ala. 5. Wa yakunu hafizal lisani daiman al-fikrati lazimal ghammi wan nadamati. Bagus ni. Mudah-mudahan kita makin seronok meneruskan ibadah dalam bulannya Ramadan. Sebahagian hukama ditanya, wasu'ila, ditanya kepada hukama. Hukama ni apa? Ahli hikmah. Apakah seseorang hamba mengetahui diterima atau ditolaknya sesuatu taubat? Ditanya kepada hukama ni. Kita tahu tak bila taubat kita diterima? Ni sekarang ni kita berada pada wa'ausatuhu maghfirah. Dipanggil period yang kedua, pengampunan Allah Ta'ala ketika ni begitu banyak. Jadi bila kami minta ampun ni, kami taubat daripada kesalahan yang lalu, ada tak tanda-tanda Allah Ta'ala terima? Ia menjawab, aku sendiri tidak tahu hal itu. Aku pun tak tahu, kata ahli hikmah. Ni dipanggil tawaduk. Macam mana tawaduknya ahli hikmah dalam nak menjaga kalam. Dia kata aku sendiri tak tahu. Tetapi perkara itu ada tanda-tandanya. Tengok,
Dia mulakan dengan tawaduk, aku tak tahu, tapi tandanya ada. Kata ahli hikmah. Tanda kita bertaubat dan diterima ada. Kita minta ampun kali ni, minta ampun sungguh-sungguh. Dan tandanya ada. Apa dia? Al-awwalu yang pertama, tulis. Dia sedar bahawa dirinya tidak dipelihara daripada perbuatan maksiat. Dah. Yang pertama apa dia? Tanda taubat dia diterima. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Bahasa mudah tuan-tuan. Makin mudah pula diuji dengan maksiat yang dia taubat tu. Makin taubat, makin mudah. Makin taubat, makin dia rasa, makin tak dipelihara pula. Sudah. Padahal aku dah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya tuan-tuan, kenapa berlaku begini? Siapa nak tahu, tulis nak di ruangan komen. Dia macam pelik kan? Makin aku bertaubat, ruangan nak buat maksiat tu makin mudah. Makin aku bertaubat, punca-punca ataupun asbab kepada perkara yang kita nak tinggalkan tu makin menjadi mudah. Pelik. Padahal aku minta pengampunan daripada Allah, aku minta perlindungan daripada Allah, aku minta tolong daripada Allah, supaya Allah Ta'ala terima taubat aku dan pelihara aku. Sekarang dah jadi pelik. Bila mana kita minta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah kepada sesuatu kesalahan, tanda diterima taubat kita ialah makin mudah nak buat kesalahan tu. Okey, saya bagi jawapan yang ringkaslah agar tuan-tuan faham. Kita baca dulu huraian. Mengikut ahli hikmah, tanda-tanda diterimanya taubat seseorang itu ada 6. Yang pertama, beranggapan bahawa dirinya tidak terjaga dari berbuat dosa, yakni sentiasa terdedah dengan perbuatan maksiat. Jawapannya mudah tuan-tuan. Bila kita buat satu kesalahan, saya ringkaskan supaya tuan-tuan dapat tangkap. Bila kita buat sesuatu kesalahan, kemudian kita bertaubat. Kita bertaubat maknanya kita minta ampun lah. Kita minta ampun, menyesal, tak nak buat lagi. Kenapa keadaan makin memudahkan kepada kita untuk buat pula benda tu? Tuan-tuan, bila mana kita melalui satu fasa yang dikata bertaubat, minta ampun kepada Allah, untuk memastikan betul ke tidak kita nak minta ampun ni, betul ke tidak kita nak bertaubat ni, maka apa yang akan berlaku? Tulis di ruangan komen. Maka pasti kita akan diuji lagi. Saya bagi contoh mudah. Tuan-tuan pernah melalui fasa peperiksaan SPM, dulu gagal. Maknanya tuan-tuan melalui fasa yang pertama, lepas tu gagal. Betul? Ya Allah, aku menyesal, minta ampun ya Allah. Tak tahulah kenapa boleh gagal. Lepas tu macam mana tuan-tuan nak memastikan untuk tuan-tuan lulus pula pada next stage? Cuba jawab di ruangan chat. Sekarang ni tuan-tuan dah melalui SPM kali pertama, tuan-tuan gagal. Waalaikumsalam Tuan Haji Nasir. Jelaskan soalannya. Lepas tu bila gagal ni, ya Allah menyesalnya. Menyesal sebab tak belajar betul-betul. Hajah Warakiah, ahlan wa sahlan. Menyesal, tak belajar betul-betul, buang masa dulu. Duk main game banyak sangat, bila periksa gagal, menyesal. Kemudian, tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan nak memastikan lepas ni, aku tak nak gagal lagi? Lepas ni aku nak buat the best. Lepas ni aku nak buat terbaik. Maka apakah langkah yang perlu tuan-tuan lalui untuk memastikan selepas tu aku kena berjaya? Cuba jawab. Belum ada jawapan yang timbul. Pagi-pagi ni kena belajar tafakur. Sebab tafakur ni ilmu yang paling mujarraban untuk otak. Tafakur sa'ah fi khalqillah. Kita berfikir satu saat kepada perkara yang dijadikan oleh Allah. Takdir, qada, qadar khairun lebih baik daripada solat 70 rakaat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Waalaikumsalam Rasulullah Ayub. Cuba jawab. Supaya kita pakat-pakat berfikir. Belajar semula dan sungguh-sungguh. Tak tepat lagi Nurul Atika. Tak tepat lagi. Apa jawapan yang paling tepat untuk memastikan dia berjaya pula? Hari tu dah gagal lah SPM, menyesal. Lepas tu tak apalah. Dia kata lepas ni aku nak pastikan aku berjaya. Bila dia dah menyesal, dia berazam nak pastikan dia berjaya. Apa dia kena buat?
Dah. Buat tindakan salah Nurul Nadia, tak tepat lagi. Dia kena buat apa? Kalau tu mengharungi dengan ada ilmu, tak tepat. Rafi'ah dia kena bertaubat, tak tepat lagi. Cuba tafakur apa yang saya nak kaitkan tadi ialah macam mana tanda taubat kita nak terima. Rosmini kata buat sungguh-sungguh pun tak tepat lagi. Ke soalan saya salah? Cuba fikir balik soalan saya. Dia lalui SPM kali pertama, lepas tu gagal. Kan? Bermuhasabah diri, tak tepat lagi Rafi'ah Rusdi. Lepas tu dia kata, lepas ni aku tak nak gagal lagi. Aku dah menyesal dulu aku buang masa, menyesal dulu aku main game banyak sangat. Lepas ni aku tak nak gagal lagi. Maka apa dia kena buat? Untuk memastikan betul ke tidak engkau tak nak gagal lagi. Dia kena buat apa? Hai, lama tunggu jawapan pada pagi ni. Rahaya Ibrahim, ahlan wa sahlan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yes, thank you Dayang Badariah. Dia kena repeat paper. Itu jawapan yang paling tepat Nur Hashimah. Dah? Bukan kena tingkat diri. Salah Roslina Ayub. Dia kena ambil periksa tu lagi sekali. Betul ke betul? Siapa sahkan jawapan saya tepat yang diberi oleh Dayang Badariah? Dia kena ambil paper tu lagi sekali. Barulah ada jawapan bahawa adakah selepas ni dia lulus ke gagal. Kan? Bila dia ambil paper tu lagi sekali, bermakna dia repeat SPM lagi sekali. Terima kasih Nur Hashimah. Dia kena repeat. Maknanya dia terpaksa melalui peperiksaan balik. Dia terpaksa melalui peperiksaan kali kedua. Tak apa. Lepas ni aku dah taubat, aku menyesal, tak nak main game lagi, tak nak buang masa lagi, aku nak ambil SPM kali kedua. Takdir kata ambil SPM kali kedua pun gagal. Boleh tak dia ambil kali ketiga? Boleh. Cuma moral of the story-nya ialah dia terpaksa melalui ujian tu balik. Sama macam ni. Tanda-tanda taubat diterima tuan-tuan. Tuan-tuan terpaksa melalui ujian tu balik. Waalaikumsalam Rabi'ah Mahmud. Maka jangan pelik. Bila tuan-tuan makin bertaubat, benda yang tuan-tuan taubat tu macam lagi mudah pula. Dah. Ya Allah, aku taubat. Ya Allah, Ramadan ni aku tak nak lagi tinggalkan solat. Dulu banyak dah tinggal solat. Ramadan ni aku tak nak tinggalkan solat. Aku taubat, menyesal, minta ampun ya Allah. Makin taubat, makin mudah pula. Makin terbuka pula jalan untuk tinggal solat tu lebih mudah. Sebab apa? Sebab bila dia dah bertaubat, kemudian tanda dia nak terima taubat tu, ujian tu makin mudah. Jelas? Waalaikumsalam. Dah. Jadi, bila kita dapat melalui fasa ujian kali kedua, kalau kita lepas, tanda kita berjaya tak? Simple. It's very simple. Tu tanda-tanda taubat diterima. Itu tanda-tanda kita minta ampun diterima ataupun tidak. Maknanya kalau kita melalui fasa kali kedua kemudian kita gagal, maknanya ya Allah, dah. Ya Allah, adakah taubat aku ni kau tak terima lagi ni? Jelas ke jelas. Lalui lagi fasa seterusnya, ujian tu pasti datang. Sebab itulah bagi nak memastikan kita lulus ke gagal. Sebab dengan ujian. Kembali kepada firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang dunia ni medan ujian. Memang dunia ni medan peperiksaan. Kalau kita faham hakikat ayat Allah Ta'ala itu, setiap masa kita diuji. Sekarang pun saya diuji. Sekarang pun tuan-tuan diuji. Kita senantiasa berada dalam ujian. Senantiasa. Itu yang pertama. Jadi, kita dah tahu dah jawapan. Tanda-tanda taubat diterima kata hukama bila mana kita mudah sangat dah benda yang kita taubat tu semakin mudah nak dibuat. Maknanya maaf, kalau kita nak bertaubat daripada maksiat, makin bertaubat macam makin mudah pula. Jalannya makin luas. Maknanya itulah cabaran yang perlu kita lalui. Kalau kita lepas, confirm taubat diterima. Confirm. Dah. Kenapa Ustaz berani confirm? Yakin sangat ni. Tuan-tuan, kalau tak yakin dengan ilmu, nak yakin dengan apa lagi? Dah? Ayat ni saya dah guna beratus kali. Dah? Kalau tak yakin dengan ilmu, nak yakin dengan apa? Kalau tak yakin dengan hadis Nabi, nak yakin dengan apa?
Tak yakin dengan hukamat, nak yakin dengan apa? Itu satu. Yang kedua, apa lagi tanda-tanda taubat kita diterima? Pada tonton yang baru masuk live, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Kita masih lagi berada pada pertengahannya Ramadan. Mudah-mudahan pada pertengahan ini maghfirah Allah Ta'ala begitu luas dan kita terus-menerus bertaubat. Cuma kita nak rasa sikit je macam mana taubat aku ni engkau terima ya Allah, supaya dengan perasaan itu terus memberikan kekuatan kepada kami dan kalian untuk terus-menerus bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wa yara fi qalbihi farhu ghaiban wal hazanu syahidan. Tulis. Apakah tanda-tanda yang kedua bila mana taubat dia diterima? Yang kedua, dia sedar bahawa di dalam hatinya tidak ada kegembiraan dan yang ada hanya kesedihan. Tulis. Dia mula sedar. Dalam hati dia ni sebenarnya tak ada kegembiraan. Syukran jazilan kepada star yang diberi. Mudah rezeki anak-anak madrasah, anak-anak pondok saya buat makan. Amin. Dah. Yang kedua apa dia? Yang ni hatinya jauh dari kegembiraan dan kesedihan. Selalu dekat dengan hatinya. Maksudnya dia selalu bersusah hati apabila mikirkan nasibnya di akhirat kelak. Dan kerana itu dia tidak terpedaya dengan kesenangan dunia. Yang kedua, apakah tanda taubat diterima? Jawapannya mudah. Bila hati dah mula bimbang, dah mula gelisah, mula sedih, mikirkan benda-benda akhirat. Sampai dunia pun tak kisah dah. Maksud tak kisah itu, dia bukan mengabaikan tanggungjawab. Tanggungjawab terus dia buat, kerja terus dia buat. Tapi hati dia tuan-tuan semakin sedih, semakin berbimbang. Ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah yashfik, Allahumma afik. Jadi, bila hati dah mula berbimbang kepada perkara-perkara akhirat, tuan-tuan, itu tanda-tanda taubat kalian diterima, taubat kami diterima. Jadi kalau dah ada perasaan tu, terus minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau boleh taubat ni daripada umum tukarkan kepada khusus. Khusus ni macam mana? Kalau boleh tulis. Biar nampak satu persatu. Bila umum ni kadang-kadang, ya Allah aku bertaubat bagi segala dosa-dosa aku. Tak salah. Cuma dia takkik. Dah bahasa mudah. Dia takkik. Daripada kita bertaubat secara khusus daripada setiap kesalahan yang kita buat. Jadi apakah tanda yang kedua? Kata ahli hikmah, bila hati ni sedih seumur, teringat dulu macam mana ya Allah aku dulu ni, tapi tak apalah aku dah minta ampun, cuma risau ya Allah, risau benda-benda dulu yang aku buat ni, macam mana besok aku di akhirat. Hati mula sedih. Bila tuan-tuan ada masa tersentak memikirkan perkara-perkara yang lalu dengan diseimbangkan kepada akhirat, maka itu tanda taubat diterima. Jelas? Tanda tu dah ada tanda dah tu. Jangan risaulah. Jadi bila hati itu mula sedih, hati itu mula gelisah mengenang perkara-perkara silap yang kita buat, dalam keadaan kita melihat kepada akhirat, itu tanda taubat kita diterima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ada tanda. Sebab tu kena mengaji. Saya berpesan ke atas diri saya sendiri. Makin banyak mengaji, bukan makin banyak tahu. Sebenarnya makin banyak kita tak tahu. Kerana apa? Sebenarnya hakikatnya makin banyak lagi benda kita ingin tahu. Tu rahsianya. Macam mana nak faham? Makin banyak belajar, makin banyak tak tahu. Dengan mafhum, makin banyak belajar, makin banyak lagi benda yang aku ingin tahu. Rupa-rupanya ada tanda. Bila rupa-rupa ada tanda, kita makin seronok tak? Seronok belajar. Seronok kita bertaubat. Bila hati dah mula risau, mula gelisah. Ada waktu, hari-hari ada je waktu kita bersedih. Tengah-tengah duduk, teringat Allah, ya Allah, macam mana aku di akhirat kelak. Mula sedih. Mengenangkan diri-diri yang lalu, dalam keadaan kita terus minta ampun kepada Allah. Tuan-tuan, tulis, itu tanda taubat diterima. Itu tanda taubat diterima. 2. Dan yang ketiga, sehari 3 cukup kot. Ada rezeki besok, kita sambung lagi. Yang penting tuan-tuan dapat manfaat dan dapat amalkan dalam kehidupan. Itu matlamat saya. Saya ni jenis praktikal tuan-tuan. Kita buat program ke, ajar solat ke, bukan semata-mata kita nak
bagi orang ilmu, tapi kita nak didik macam mana kita nak dapat buat benda tu. Yang ketiga, apakah tanda taubatku diterima? Wa yuqarriba ahlal khairi wa yuba'ida ahlal syari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang ni tengok. Yang ni tengok secara live. Tengok secara live kehidupan saya, kehidupan kalian. Yang ketiga, apakah tanda taubat aku Allah Ta'ala terima? Ia menghampiri kepada orang yang baik-baik dan menjauhi dari orang yang jahat-jahat. Tulis. Dah? Apa dia? Dia mula berkawan dengan orang baik. Dah? Dulu tak ada masa nak tengok santapan rohani. Sekarang Allah Ta'ala beri masa, beri peluang dah. Ni. Mula kenal circle, kenal kawan-kawan yang baik. Betul kan Hajah Zainun? Mula ada kawan-kawan best friend yang baik-baik. Mula rapat dengan guru-guru yang baik-baik. Ni. Bila kita dah mula rapat dengan orang baik-baik, dalam keadaan meninggalkan kawan-kawan yang lalai, kawan-kawan yang lara, kawan-kawan yang tidak memberikan kepada kita kebaikan, yang jahat dan sebagainya, tuan-tuan, itu tanda taubat kita diterima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kata syarah, menghampiri orang-orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang jahat, yakni buruk perangainya. Kerana apa? Kerana takut jatuh terperangkap ke dalam maksiat. Jadi, kalau benda ni betul-betul ada pada realiti kehidupan kita ni, tuan-tuan, itu tanda taubat sedang diterima. Taubat sedang diterima. Dan bila belajar yang A, belajar juga yang B. Muqabilnya apa? Kalau kita dah mula dihubungkan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tak baik, dah? Jaga, tuan-tuan. Maka ketika itulah mula kita risau. Mula kita risau. Dah, hidup ni mudah saja. Hitam putih, A, B. Kalau dapat alamat ataupun tanda yang awalan, tanda yang baik, mudah itu tanda taubat kita diterima. Tapi kalau kita dah mula jauh daripada orang yang baik-baik, dah susah dah nak tengok, nak dengar ceramah dan sebagainya. Susah dah kita nak dengar nasihat, tuan-tuan. Berkawan pula dengan ahli dunia, dan ahli gelang. Contohlah, bukan tuan-tuan, orang lain. Dah. Kita dah mula mencari kawan-kawan yang nak kepada kesukaan, maka itu menandakan, tuan-tuan, taubat kita makin jauh. Jadi, difahamkan secara ringkas pada pagi ini dalam hashtag santapan rohani, mudah rohani kita makin kuat. Bila kita dah mula faham tanda pertama apa dia? Bila aku bertaubat daripada maksiat, peluang untuk maksiat tu lebih mudah. Tu tanda taubat diterima. Sebab apa? Kita terpaksa melalui fasa itu untuk kita lulus ke gagal balik. Yang kedua, bila hati dah mula sedih, mengingatkan perkara lalu dan dihubungkan dengan akhirat, itu tanda taubat diterima. Bukan minta ampun je, ya Allah, taibuna ilallah, astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Tak salah. Tapi kita nak tanda tu supaya kita makin feel. Dan yang ketiga, bila kita tengok kehidupan kita yang nyata, kita makin dekat dengan orang-orang yang baik. Dan makin jauh dengan sahabat-sahabat yang lara, yang lalai. Maka itu, tuan-tuan, kata ahli hikmah, tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah yang begitu ringkas, kita sambung esok ke-4, ke-5, ke-6. Apa lagi, ya Allah, tanda-tanda taubat aku diterima, supaya aku akan terus bertaubat, seronok bertaubat, baik sangka kepada Engkau, ya Allah. Dan yang paling best, tuan-tuan, kita dapat sedikit perasaan, kekuatan untuk kita terus bertaubat, untuk kita terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Sebab itulah cerita bab ahli hikmah ni, insya-Allah hari Sabtu ni kita ada program. Lupa, tuan-tuan. Terima kasih Bonda Nuraini. Hari Sabtu Ahad ni kita ada program, iaitu mengenali 30 anak-anak murid Tok Kenali. Tuan-tuan jangan lupa jasa para ulama yang sampai hari ni, tuan-tuan, Islam berkembang di Malaysia dengan sebaiknya. Kalau tak ada jasa para ulama ni, tuan-tuan, agak-agak hari ni kita jadi apa? Siapa tahu sejarah bumi tanah Melayu ni dulu agama apa? Cuba tulis di ruangan komen. Siapa tahu bumi tanah Melayu ni dulu agama apa? Yang kita dekat sangat dengan Bali, tuan-tuan. Tengok, dulu Indonesia tu agama apa? Boleh kata majoriti agama Hindu, agama Buddha. Betul ke betul? Terima kasih Nur Hashimah, tu sejarah.
Dan Alhamdulillah dengan berkat jasa para ulama lah, kita, keturunan kita pada hari ini dapat mengenal Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini, maaf, saya lah, kita lebih mengenali artis lebih daripada mengenali para ulama. Dah, kita lebih mengagungkan orang-orang yang duniawi lebih daripada mengagungkan para ulama. Buktinya kita boleh tengok secara live, dah. Kalau live yang pelik-pelik tu tuan-tuan, Allah beribu-ribu. Saya tengok dalam TikTok, orang buka telur je yang tengok 25,000 tuan-tuan. Allah, buka telur tu bukan telur yang dah direbus, telur yang tak direbus lagi. Dah. Tapi baguslah kepakaran itu, dia boleh buka sampai tinggal yang apa tu, yang lembut tu, yang soft tu saja. 25,000 orang tengok. Dah, kita pun pelik. Tapi itulah, tak apa, ujian masing-masing tuan-tuan. Kita bukan niat nak perendahkan orang lain, tapi itulah suasana yang sedang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Maka ayuh, kenalilah para ulama, kerana dengan jasa mereka, nenek moyang kita yang bertapak di tanah Melayu begitu lama dahulu dapat mengenali Islam, beriman dengan Islam, dan hari ini kita bersyukur tuan-tuan. Dah, kita tergolong daripada golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan betul-betul appreciate dengan jasa para ulama ni, saya nak jemput untuk menghadiri daurah mengenali 30 anak murid Tok Kenali. Kita buat online je, tuan-tuan boleh duduk di rumah, dah, buka TV besar-besar tu, tengok, panggil suami isteri, pakat-pakat tengok. Sebab supaya dengan kita mengenali jasa mereka, mudah-mudahan kita mengenali sedikit biografi, sejarah mereka, cerita mereka tuan-tuan. Sebab apa? Dengar dah? Allah Ta'ala sendiri menggunakan cerita sebagai metod ataupun modul untuk mentarbiah manusia. Dalilnya, dalam Al-Quran saja ada 60% cerita. Al-Quran tu, kan 114 surah, 6,666 ayat, 60% is cerita. Cerita Ashabul Kahfi, cerita para Nabi, cerita bab Baqarah, cerita bab An-Namlu, kan cerita. Bermakna tengok, Allah Ta'ala nak tarbiyah kita menggunakan cerita. Sebab tu cerita ni penting dalam kehidupan kita. Dah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi seminar mana-mana, kalau orang cerita point, tapi kalau mula dia bawa cerita, rasa best. Dah. Sebab tu cerita para ulama ni insya-Allah best tuan-tuan. Yang paling penting, apa amalan yang mereka lakukan sehingga diangkat martabat menjadi wali, menjadi orang yang soleh. Itu untuk kita ikut. Jadi bagi tuan-tuan yang nak join daurah ni, saya jemput lagi sekali. Bagi tuan-tuan yang belum mendaftar, dah daftar, tahniah saya ucapkan. Yang belum mendaftar, tekan link di ruangan komen, dah, supaya tuan-tuan boleh belajar satu keluarga. InsyaAllah kita akan mengenali 30 anak-anak murid Tok Kenali. Dah, 30 anak-anak murid Tok Kenali, orang yang besar, orang yang keramat. Ma'assalamah wal liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.